Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. InsyaAllah kita akan sambung sebelum kita masuk membicarakan tentang hadis Bukhari, kita nak ambil satu sesi lagi untuk membicarakan tentang tajuk khusus lah. Kenapa perlunya kita menjadikan pengajian hadis ini sebagai satu sukatan utama dalam kehidupan kita. Jadi untuk bicara tu kena tengok pada ni ketah hijrah Maulana ni. Lama dah ni ketah hijrah ni, boleh tengok di belakang tu tahun 95 lagi rasanya. 3.0 kita ambil situ. 3.0 beberapa fenomena semasa yang menuntut pengajian al-hadis dan metodnya disebarluaskan. Jadi ini sebenarnya panjang kalau kita nak baca keseluruhan tu rasanya tak sempat lah. Sebab anda ingat minggu depan ni kita nak mula dah masuk Muqaddimah Bukhari. Kita pun tidak nak panjang sangat, aslinya ni boleh baca sedikit lah. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk membicarakan tentang khusus Muqaddimah kitab lah. Dia Muqaddimah ni ada dua Muqaddimah ni. Pertama sekali dia panggil Muqaddimah ilmu, ini mukaddimah ilmu. Selagi dia panggil mukaddimah kitab. Jadi mukaddimah kitab tu perbicaraan khusus tentang apa dia Sahih Bukhari itu secara khusus lah. Jadi tu insya-Allah minggu hadapan. Cuma minggu ni masih lagi dalam mukaddimah ilmu. Ilmu berkaitan dengan hadis ni. Ni dia panggil mukaddimah ilmu. Perbicaraan berkenaan dengan kitab tu disebut sebagai mukaddimah kitab. Baik, 3.0 beberapa fenomena semasa yang menuntut pengajian hadis dan metodnya disebarluaskan. Apakah sebenarnya perkara ataupun tuntutan iqtida dia, muqtada dia yang menuntut supaya kita ni kena belajar ilmu hadis ini. Jadi perkara ini bukan bermakna pengajian hadis tidak ada dalam masyarakat kita, ada. Cuma pengajian hadis tu sekadar baca hadis begitu ya. Dia sebenarnya bila sebut pengajian hadis, dia lebih luas lagi. Pengajian hadis sebenarnya dia merangkumi ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis. Itu sebenarnya bukan sekadar baca gini saja, tidak sebenarnya. Walau bagaimana kita akan cuba upgrade sikit pengajian kita ni, tidak seperti mana kuliah selepas maghrib, tidaklah. Mana kita akan lebih banyak tumpu kepada kaedah-kaedah, istilah-istilah yang mudah kita faham lah. Anak akan sebut minggu hadapan kita nak guna kaedah mana pengajian kita ni. Sistem talaki ni dia ada 3 jenis yang kita akan bincang minggu hadapan. Biar kita jelas dulu sebelum kita masuk membicarakan kitab Bukhari ni, kita nak guna metod mana. Terus dia ada metod basic, pertengahan dan hak tinggi. Jadi kita nak guna hak mana tu kita akan bincang minggu hadapan. Jadi pengajian hadis yang sudah ada di dalam masyarakat kita yang dijadikan sukatan kuliah dan sebagainya, setakat yang anda tahulah melalui kita duduk perhati, duduk tengok dalam masyarakat, dia sebenarnya tidak ada pengajian Bukhari tu. Kalau ada pun mungkin di Masjid Muhammadi, anda rasanya sekarang ni ada yang mana tenaga pengajarnya Ustaz Wazir, dia asal Syekh Pondok Moden dulu. Cuma anda tahunya sebelum ini dalam tahun lepas rasanya kitab Tirmizi, kitab Bukhari tu anda tak pasti kot. Walau bagaimana pengajian tu dia tidak buat
tidak diadakan selepas maghrib. Kalau untuk masyarakat awam ni, orang kita menganggap payah, susah, dan tidak layak, seolah-olahnya orang kampung nak belajar Bukhari. Jadi pandangan itu perlu kita selesailah. Jangan lama sangat ada dia pandangnya sedemikian. Perlu kita selesaikan masalah tu, bahawa pengajian Bukhari ini sebenarnya adalah untuk umat. Sebab apa? Sebab hadis-hadis itu hadis Nabi SAW. Kalau kita belajar Riyadhus Shalihin pun, hakikatnya kitab Bukhari Muslim juga, kebanyakannya. Kalau hadis-hadis lain itu sikit sangat. Kerana Imam Nawawi dia petik daripada Bukhari Muslim kebanyakan hadis dalam Riyadhus Shalihin. Cuma bila kita belajar Bukhari ni, kita akan sebutlah dia sesuai dengan kitab Bukhari tu. InsyaAllah akan datanglah tu. Baik. Antara lain yang dapat disebutkan di sini, sebab apa kita perlu mana menjadikan pengajian hadis dan metod pengajian hadis ni kita perluaskan, bukan sekadar di universiti saja, tapi biarlah ilmu ni turun ke kampung-kampung supaya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kerana orang kampung ni pun, masyarakat awam pun sebenarnya boleh memahami, kerana ini kitab agama. Seperti yang nak sebut dalam muqaddimah sebelum ini adalah kitab agama. Imam Bukhari tulis kitab, susun kitab sahih dia ni adalah untuk mengajarkan agama. Jadi di antara permasalahannya adalah masalah anti hadis. Ini ada setiap zaman, manusia yang anti hadis. Tempat kita ni pun ada. Kita maklumlah siapa tu, yang mempelopori, yang menjadi jaguh dalam kita kata fahaman anti hadis ini. Kalau kita tanya dia tidak tolak semua hadis. Dia tidak tolak semua hadis. Kalau dia tolak hadis, dia tidak iktiraf langsung, saya sedia pun tidak begitu. Cuma dia tolak sebahagian hadis. Ada setengah-setengah hadis tu dia tolak. Kenapa dia tolak? Di sini Maulana ni dia petik dalam beberapa buah kitab juga lah sebenarnya, pengalaman-pengalaman ulama terdahulu. Antara faktor golongan anti hadis, mereka tolak hadis kerana mereka dakwa hadis-hadis banyak yang bercanggah dengan akal. Tidak logik dia fikir. Misalnya anda pernah sebut sebenarnya ni hadis bagaimana malaikat ni malakul maut itu mana ditumbuk oleh Nabi Musa sehingga terkeluar biji mata tu dah. Jadi hati pun dia tahu hadis itu sahih. Padahal hadis itu ada penyelesaiannya. Jadi InsyaAllah kita akan bincang dalam pengajian kita akan datang. Seterusnya banyak mengikut dakwaan orang-orang yang terlibat dengan penyakit anti hadis ni. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang ketika peristiwa yang diriwayatkan olehnya belum lagi memeluk agama Islam dan belum lahir lagi. Tu. Jadi ni dakwah dia lah. Tu. Lepas tu dia kata hadis ni banyak terlajak 100,000 hadis. Bagaimana? Dia kata tak mungkin akal manusia mampu ingat. Di sinilah akan berlaku tashif, tahrif dan sebagainya. Hadis ni 100,000 lebih. Nak jadi hafiz hadis ni kena ingat 70,000 lebih hadis ke atas. Macam mana boleh ingat? Seperti komputer lah, masuk. Macam mana boleh ingat? Tak mungkin dia kata. Berapa kali ganda, berapa puluh kali ganda tu jumlah dia. Nak banding dengan Al-Quran. Al-Quran pun payah dah. Tak mungkin dia kata. Ni dia guna akal. Sebab dia anti hadis ni sebenarnya banyak terlibat dengan fahaman Mu'tazilah. Dia mendahulukan akal terlalu lebih sangat. Banyak hadis-hadis yang menyatakan keserupaan Allah dengan makhluknya, padahal tidak banyak sebenarnya. Cuma oleh kerana dia tidak banyak belajar hadis, maka dia kata banyak, padahal tidaklah banyak. Kalau ada pun ada penyelesaian dia. Begitulah seterusnya. Misalnya anti hadis dakwa bahawa hadis itu tidak dikumpul secara bertulis seperti Al-Quran di zaman Nabi. Tak ada, dia kata zaman Nabi tak ada tulis hadis. Bahkan zaman sahabat tak ada lagi. Zaman Imam Malik baru ada. Itu dakwaan. Seperti kita kata tokoh di Malaysia lah yang timbul jadi isu dia. Sebelum ini itu antara dakwah dia. Jadi anda dengar dalam YouTube tu memang dia sebut kau itu. Mana hadis ni tidak ditulis.
Jadi terlalu banyak ruang-ruang untuk berlaku pemalsuan itu. Itulah perkara yang menyebabkan dia rasa hadis ni dia rasa seperti kitab-kitab lain, senasib dengan kitab-kitab lain. Itu pandangnya dia. Kemudian banyak juga hadis menyifatkan keadaan Nabi selalu dengan sifat yang tidak layak dengan kedudukan Nabi. Memang ada pun. Memang ada. Mana setengah-setengah hadis tu kalau kita baca tu. Tapi bagi kita yang belajar kaedah, kita tidak pelik perkara itu. Sebab itu tanda hadis maudhu'. Hadis maudhu' sebenarnya tidak hadis. Hakikat sebenarnya bila sebut hadis maudhu' tu hakikat sebenarnya dia bukan hadis. Dia adalah merupakan kata-kata yang direka dan disandarkan kepada Nabi SAW. Dia bukan hadis sebenarnya. Hakikat maudhu' tu. Kalau ulama sudah sabit menyabitkan secara pasti bahawa hadis itu maudhu', dia sebenarnya bukan hadis. Sebut tu secara pembahagian ilmu sahaja. Hakikat bukan hadis. Bahkan salah satu pengecaman kata tanda bahawa hadis itu maudhu', dia menyebutkan tentang Nabi dengan sifat yang tidak sesuai dengan Nabi. Misalnya berkenaan dengan saudah tu, itu ulama pertikah hadis tu. Walaupun hadis tu terdapat dalam kitab Muslim. Bagaimana Nabi cerah saudah kerana saudah tu tua misalnya, itu ada dalam kitab Muslim. Tu sehingga saudah menangis-nangis. Ada beberapa riwayat kata ada setengah riwayat sebut Nabi telah ceraikan. Ada setengah tu hampir Nabi ceraikan. Tu cerita dia kita akan bincang juga akan datang. Kerana tua, semata-mata tua. Jadi bila Saudah bagi giliran dia kepada Aisyah, mana giliran dia ketika sepatut Nabi balik rumah dia, Nabi tak payah balik, pergi rumah Aisyah. Jadi rumah Aisyah ni banyak hari lah jadi. Tunggu Aisyah ni anak dara. Jadi gambaran itu tidak sifat Nabi. Budi Nabi ni, akhlak Nabi itu tidak serendah itu. Jadi ulama tak terima hadis tu. Salah satu sebab. Kata ahli golongan anti hadis, dia kata hadis ni sebenarnya bukan merupakan wahyu dan dia tidak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terpelihara daripada tersalah, daripada ditambah, dikurangkan dan sebagainya. Tidak seperti mana Quran. Dia sebut begitu. Ini dia tidak payahlah. Padahalnya kalau kita tengok dalam Quran ada isyarat-isyarat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap berdasar hawa nafsu. Apa yang Nabi sebut itu merupakan wahyu daripada. Bila kata wahyu, dia mesti terpelihara. Cuma terpelihara dia tidak seperti mana terpelihara Quran. Quran ni terpelihara sungguh, seperti yang kita maklum, kerana Allah sendiri jaga. Tapi hadis ni dia beri kepada ulama jaga. Jadi perkara itu semua tu akan ada, kita boleh faham bila kita belajar hadis. Ulama yang jaga. Bayangkan loh. Sebab tu bila kita belajar, kita akan temui nama-nama ulama yang mati dalam maktabah. Yang hidup dia tak buat benda lain seperti Imam Bukhari. Tak ada kerja. Mereka awal je kerja, lepas tu berhenti. Makan serah pada Allah. Boleh makan. Tak ada kepentingan hidup atas dunia. Sekarang apa? Nak jaga hadis. Bukan seorang, beribu ulama lagi. Sanggup. Kesanggupan itu kalau tidak dihadiahkan oleh Allah manusia seperti itu, dia tak akan wujud. Sebab itulah kita tengok ulama kita cabar. Ulama kita cabar. Mana ada dalam sejarah tamadun manusia di muka dunia ni, tokoh-tokoh dunia ni ramai yang hebat-hebat. Tokoh atas dunia ramai yang hebat, tokoh-tokoh dunia. Tapi pengikut-pengikut dia tidak ada satu perasaan nak kumpul cerita-cerita tentang dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak ada. Bahkan pengikut dia pun rasa tak perlu sampai begitu sekali. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Sebab dia berasa membicarakan hal Nabi itu minad din, termasuk dalam agama. Jadi cetusan-cetusan itu sebenarnya kalau mengikut ulama kita, itulah bentuk penjagaan hadis. Quran tidak gitu. Sebab Quran ni, hadis ni dia lebih rendah lagi daripada Quran. Tapi disiplin itu tidak ada dalam mana-mana kehidupan manusia. Dalam bab ilmu memang tidak ada. Hadis saja. Seperti mana yang saya sebut sebelum ini, isnad ini al-isnad minad din. Isnad ni termasuk dalam agama juga. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sistem sanad ini, manusia bebas memperkatakan apa saja.
Orang tidak dapat kesan kesahihan dia. Tapi dalam bab hadis, bab fakta agama, setiap fakta agama bila dikaitkan dengan agama secara khusus, dia mesti ada sandaran dia. Kita boleh tahu apakah ini kata-kata Nabi. Kita boleh tahu apakah fakta ini bersumber daripada Nabi. Dengan cara mana? Pengajian hadis. Dengan ilmu-ilmu yang berkait dengan hadis, orang panggil ilmu hadis, mustalah hadis dan sebagainya. Kalau kita tak tahu, tapi Allah lahirkan ulama, beribu ulama. Ada, setiap masa ada. Bahkan petang tadi lepas asar tadi, saya buka dia punya satu maktabah, sebab kita cek semua. Sentiasa ada buku-buku baru yang membicarakan tentang hadis Nabi. Kalau tak cakap download kita, ada saja, ada semua. Sampai 39 giga. Ya. Dia kumpul ni sedap baca tu masalahnya. Kita kumpul lah dulu. Kita kumpul dulu. Siapa ada saya bagi external kata nak tak pandai dah pendek kata. Orang external dia tengok terkejut. Dia kata ni maktabah besar ni, kata 39 giga. Tak besar mana kata. Kalau nak pering tak tahu berapa puluh ribu habis tu. Apa yang nak sebut mana ulama kita tu. Ulama kita. Syarah Bukhari saja ni 100 lebih. 100 kitab lebih. Bahasa Urdu saja 20 lebih. Mengikut Maulana sebab anda tak, kita nak bahasa Urdu ni kelis sajalah. Tajuk pun mungkin jaga-jaga faham, jaga tajuk, jaga-jaga faham, jaga-jaga dek. Tu 20 lebih. Lepas tu kalau dalam bahasa Arab yang menyentuh Bukhari saja dalam pelbagai aspek 100 buah kitab lebih. Kadang-kadang judul kitab tu 20 jilid main-main. Ni kitab Bukhari. Jadi sentiasa digali, ada semua maklumat baru yang diperoleh oleh ulama. Maknanya ini ilmu hadis ni ilmu yang tidak pernah kita kata luput, tidak pernah terdedah kepada kabur, ataupun kita kata sentiasa baru, sentiasa segar semua. Tu menarik tu. Sebab tu saya teringat lagi guru saya sebut, kajilah Bukhari. Kita akan sentiasa dapat ilmu baru. Kalau kita kecek Kelantan agak, ni mengapuhlah kalau nak baca Bukhari. Mengapuh kalau nak kaji. Merah putih mata pun mengapuh. Daripada duduk baca buku cerita tu. Sedap juga tu. Tapi tak boleh pergi sekat 2 kali ya. Kali ketiga tahu hadiah kat orang. Tapi kitab Bukhari ni tidak. Tu. Nanti anda bawa cetak ke India 5 kilo minggu depan. Mungkin setengah kita tak ada tengok, tak kelih tak sedah. Tulis saya pun khak Parsi. Khak tu mula-mula awak ngaji dulu. Kalau orang ngaji India Pakistan, itulah dia guna kitab tebah. Tu. Nak boleh lebih pun tak boleh. Kalau lebuh memang kena cari kukuh sungguh. Kalau tidak dia bedah. Golongan anti hadis dia kata hadis-hadis menyebabkan perpecahan dan timbulnya semangat kepuakan dalam Islam. Pelik sungguh cara dia fikir. Hadis-hadis menyebabkan jadi gitu dah. Jadi ta'assub kepada ulama-ulama tertentu. Kenapa? Kerana hak ni pegang pendapat semua dari hadis lah. Sebab mana hadis yang tidak muhkam sifat dia, dia tidak jelas sifat dia, menyebabkan ulama faham gini, dia akan ada kelompok dia. Sebab tengok mazhab dia kata tu dia tidak faham benda tu. Kalau kita belajar, dia tidak jadi gitu. Sebab ulama dulu molek-molek, tak ada apa. Orang faham sungguh, tak ada masalah. Bahkan rahmat pula berasa keluasa dari segi fiqh tu. Tu hak samanya akidah, usul akidah tu sama. Bab fiqh ni dia tidak sama. Dia sebut lagi, dia kata hadis tu bukan semua ulama sepakat kata dia sahih. Kadang-kadang ni kata sahih, ni kata tidak sahih. Jadi bagaimana tu kita nak menentukan dia? Jadi perkara ini sebenarnya tidak menentu sebenarnya. Jadi Wahabi masa je seolah-olah duk tumpu pada hadis ni. Ni sebab dia akan gunakan ni kata-kata. Jadi golongan-golongan yang mendakwa Islam masing-masing mempunyai hadisnya tersendiri mengikut istilah mereka. Ahli sunnah tidak menerima hadis-hadis Syiah. Begitu juga Syiah tidak menerima hadis-hadis Ahli sunnah. Ini ada ni. Kalau kita tengok dalam internet, kita akan jumpa ni maklumat lagi. Tu. Lepas tu dia tengok, kok kita tahu Qadiani bahagia. Semua dakwa Islam belaka tu. Dan masih ada hadis belaka. Pokok dia ngapa Quran tu. Pokok Syiah ni pun ngapa Quran. Dia nak ngapa Quran, dia tebaslah je. Dia ngapa Quran kita. Nipis sikit. Ni tengok. Padahalnya dia tak ada maklumat. Tengok dia kata Syiah. Memanglah hadis-hadis ada. Saya duk pengalaman kita duk
baca kitab-kitab Syiah ni, ramai ulama kita jadi pening ni. Sebab Syiah ni dia ada kitab dia, setengah kitab dia tu tebal daripada kitab kita. Bayar ke kitab tafsir dia 110 jilid. Mana ada tafsir kita? Paling tidak kalau kitab hadis kita ada lah sampai 58 jilid ada, tapi 100 lebih tak ada lagi setakat ni. Tapi dia boleh tulis 26 tahun 110 jilid. Ana tengok terkejut kitab tu. Ada di Pustaka Zahra tu. 110 jilid. Tu 26 tahun. Enggak, cuba bayangkan. Ana pernah jumpa dengan seorang pelajar universiti jadi Syiah. Antara sebab dia menganut ajaran Syiah, dia menganut agama Syiah ni